Imamat bab 19. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada seluruh jemaah Israel, hendaklah kamu suci, kerana Aku, Tuhan, Allahmu, suci. Hendaklah setiap orang daripada kamu penuh takzim kepada ibu dan ayahnya, serta memelihara hari Sabatku. Akulah Tuhan, Allahmu. Janganlah berpaling lalu menyembah apa-apa berhala, dan janganlah kamu buat apa-apa tuhan tuangan. Akulah Tuhan, Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban kedamaian kepada Tuhan, hendaklah kamu mempersembahkannya secara yang persembahan itu diterima demi dirimu. Hendaklah korban itu dimakan pada hari kamu mempersembahkannya, atau pada keesokan harinya. Tetapi hendaklah dibakar habis segala yang tersisa sampai hari ketiga. Jika ada yang dimakan juga pada hari ketiga, maka kejilah korban itu, dan tidaklah korban itu akan diterima. Apatah lagi, hendaklah sesiapa yang memakannya menanggung kesalahannya mencemari persembahan suci untuk Tuhan. Hendaklah orang itu disingkirkan daripada kalangan bangsanya. Apabila kamu menuai hasil tanahmu, hendaklah kamu menuai ladangmu tidak habis sampai ke pinggir-pinggirnya, dan jangan kamu pungut saki-baki tuaianmu. Demikian jugalah, jangan kamu petik kebun anggurmu sampai habis licin, dan janganlah kamu pungut buah-buah yang berguguran di kebun anggurmu. Hendaklah kamu tinggalkan semua itu untuk para fakir miskin serta pendatang. Akulah Tuhan, Allahmu. Jangan mencuri, menipu atau berbohong antara satu sama lain. Jangan bersumpah palsu atas namaku, agar jangan sampai kamu mencemarkan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jangan menindas atau merompak jiranmu, dan secara khususnya, jangan kamu tahan pembayaran upah seseorang semalaman sampai pagi harinya. Jangan kamu mengutuk orang yang pekak, dan jangan kamu letakkan batu sandungan di laluan orang buta. Takutlah kepada Allahmu, Akulah Tuhan. Jangan berlaku tidak adil dalam pengadilan. Usah bersikap berat kepada orang miskin, dan usah lebih menghormati kalangan yang besar dan berkuasa, melainkan mengadili sesama manusia secara benar. Jangan kesana kemari menyebar fitnah dalam kalangan umat sebangsamu. Namun begitu, jangan berdiam diri sahaja tatkala nyawa jiranmu terancam. Akulah Tuhan. Jangan kamu membenci saudaramu dalam hatimu, tetapi berikan teguran sesamamu secara berterus terang, agar kamu tidak terbawa dosa kerana dia. Jangan membalas dendam ataupun berdendam kepada sesiapa antara umat sebangsamu, tetapi sebaliknya, kasihilah sesama manusia, sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Berpegang teguhlah pada segala peraturanku. Jangan membiak baka kacukan daripada dua jenis haiwan ternakanmu. Jangan semai dua jenis benih bijirin di ladangmu. Jangan kenakan pada tubuhmu pakaian yang ditenun daripada dua jenis benang. Seandainya seorang lelaki meniduri seorang hamba perempuan yang telah dijanjikan untuk menjadi gundik seseorang, tetapi belum pernah ditebus dan dimerdekakan, maka perlu diadakan penyiasatan. Namun begitu, janganlah mereka dihukum mati, kerana perempuan itu belum dimerdekakan. Sebagai pemampasan, hendaklah lelaki itu membawa seekor domba jantan sebagai korban penebus kesalahannya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hendaklah imam mengadakan pendamaian dengan domba jantan korban penebus kesalahan bagi orang itu di hadapan Tuhan kerana dosanya, dan orang itu akan diampuni. Apabila kamu meneroka negeri itu, lalu kamu menanam segala jenis pohon buah-buahan,
maka hendaklah selama 3 tahun buahnya kamu pandang sebagai buah terlarang. Jangan kamu memakannya. Pada tahun keempat, kesemua buahnya hendaklah suci dan menjadi sebagai suatu persembahan puji-pujian kepada Tuhan. Pada tahun kelima, barulah kamu boleh memakan buahnya. Dengan demikian, pohon-pohon itu akan memberikan hasil kepadamu. Akulah Tuhan, Allahmu. Jangan memakan sesuatu dengan darahnya. Jangan bernujum dan jangan lakukan peramalan nasib. Jangan kamu cukur licin rambut di pelipismu dan jangan rosakkan tepi janggutmu. Jangan buat torehan pada daging tubuhmu demi orang yang mati dan jangan cacah kulitmu. Akulah Tuhan. Jangan cemarkan anak perempuanmu dengan menjadikannya pelacur, agar bumi itu tidak terjerumus dalam kancah persundalan lalu dipenuhi oleh keaiban. Peliharalah hari-hari Sabatku dan hormatilah tempat suciku. Akulah Tuhan. Jangan menggunakan khidmat pemanggil arwah dan para ahli sihir. Jangan mencari mereka sehingga kamu tercemar kerana mereka. Akulah Tuhan, Allahmu. Bangkitlah berdiri di hadapan orang yang sudah beruban. Hormatilah orang yang sudah tua, dan takutlah kepada Allahmu. Akulah Tuhan. Jika seorang warga asing tinggal dalam kalangan kamu di negerimu, jangan kamu tindas dia. Sebaliknya, hendaklah kamu menganggap pendatang yang tinggal dalam kalangan kamu itu sebagai warga asal sepertimu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, kerana kamu pun dahulu pendatang di tanah Mesir. Akulah Tuhan, Allahmu. Jangan berlaku curang dalam hal ukuran, dalam hal timbangan, dan dalam hal sukatan. Gunakanlah neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Berpegang teguhlah pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, dan lakukanlah semua itu. Akulah Tuhan. Imamat bab 20. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, sesiapapun daripada orang Israel atau warga pendatang antara orang Israel yang mempersembahkan seorang daripada keturunannya kepada Molok, dia mesti dihukum mati. Rakyat negeri harus merejam dia dengan batu. Aku juga akan memusuhi dan akan menyingkirkan orang itu daripada kalangan bangsanya, kerana dia mempersembahkan anaknya kepada Molok, lantas menajiskan tempat suciku dan mencemarkan namaku yang suci. Jika warga negeri menutup mata terhadap orang itu ketika dia mempersembahkan anaknya kepada Molok dan mereka tidak menghukum mati orang itu, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaum keluarganya. Aku akan menyingkirkan dia daripada kalangan bangsanya, juga ke semua orang yang turut terpesong sepertinya dengan menyembah Molok, orang yang berpaling kepada pemanggil arwah dan ahli sihir sehingga terpesong lantaran mengikut mereka itu, akan kumusuhi dan kusingkirkan daripada kalangan bangsanya. Oleh itu, sucikanlah dirimu dan jadilah suci, kerana akulah Tuhan Allahmu. Berpegang teguhlah pada segala ketetapanku dan amalkanlah kesemuanya. Akulah Tuhan yang menyucikan kamu. Sesungguhnya, sesiapapun yang mengutuk ayahnya atau ibunya, dia pasti dihukum mati, dan hutang darahnya tertanggung atas dirinya sendiri. Seseorang lelaki yang berzina dengan istri orang lain, yaitu istri sesama jirannya, pastilah dia dihukum mati, dan begitu jugalah perempuan yang berzina itu dihukum mati. Seseorang lelaki yang meniduri istri ayahnya, bererti dia mengaibkan ayahnya. Kedua-duanya pasti dihukum mati, dan darah mereka tertanggung atas diri mereka sendiri.
Jika seorang lelaki meniduri menantu perempuannya, maka pastilah kedua-duanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu kemungkaran, dan darah mereka tertanggung ke atas diri mereka sendiri. Jika seorang lelaki meniduri lelaki lain, sebagaimana lelaki meniduri perempuan, maka kedua-duanya melakukan perkara yang keji. Mereka mesti dihukum mati, dan darah mereka tertanggung atas diri mereka sendiri. Jika seorang lelaki memperisteri seorang perempuan sekaligus juga ibunya, maka hal itu suatu kehinaan. Hendaklah ketiga-tiga mereka, yaitu lelaki itu dan kedua-dua orang perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada kecabulan dalam kalangan kamu. Jika seorang lelaki meniduri seekor binatang, dia mesti dihukum mati, dan hendaklah kamu bunuh juga binatang itu. Jika seorang perempuan menghampiri mana-mana binatang untuk menidurinya, maka hendaklah kamu membunuh perempuan itu, dan juga binatang itu. Hendaklah kedua-duanya dibunuh, dan darah mereka tertanggung ke atas diri mereka sendiri. Jika seorang lelaki memperisteri saudara perempuannya, sama ada anak ayahnya atau anak ibunya, maka dia seterusnya melihat aurat perempuan itu, dan perempuan itu melihat auratnya, maka perkara itu sesuatu yang memalukan. Hendaklah mereka disingkirkan daripada depan mata umat sebangsa mereka, atas sebab lelaki itu telah meniduri saudara perempuannya, maka hendaklah dia menanggung kesalahannya. Jika seorang lelaki meniduri seorang perempuan yang sedang haid, sehingga dia menyingkapkan lelehan darah perempuan itu, dan perempuan itu menyingkapkan lelehan darah perempuan itu, maka hendaklah kedua-duanya disingkirkan daripada kalangan bangsa mereka. Jangan meniduri saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, kerana orang yang berbuat demikian mengaibkan kerabat sendiri. Hendaklah kedua-duanya menanggung kesalahan mereka. Jika seorang lelaki meniduri ibu saudaranya, dia mengaibkan bapa saudaranya. Hendaklah mereka menanggung dosa mereka, dan mereka akan mati tanpa mempunyai anak. Jika seorang lelaki memperisteri istri saudaranya, maka hal itu suatu perbuatan yang tercemar. Dia mengaibkan saudaranya itu, dan mereka tidak akan mempunyai anak. Oleh itu, taatilah segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta amalkanlah kesemuanya, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawamu untuk kamu huni. Jangan hidup menurut kebiasaan bangsa-bangsa yang akan kuusir daripadamu, kerana mereka telah melakukan semua kemungkaran seperti yang tersebut itulah, maka aku amat membenci mereka. Tetapi aku berfirman kepadamu, kamu akan menduduki tanah mereka, dan aku akan mengurniakannya kepadamu untuk menjadi milikmu, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Akulah Tuhan, Allahmu, yang telah mengasingkan kamu daripada bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu, kamu harus mengasingkan haiwan yang suci daripada yang najis. Demikian pula burung yang najis dengan yang suci. Jangan kamu cemari dirimu dengan haiwan, burung atau segala yang merayap di tanah, yang telah kuasingkan untuk kamu golongkan sebagai najis. Hendaklah kamu suci untukku, kerana aku, Tuhan, suci adanya, dan aku telah mengasingkan kamu daripada bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Seorang lelaki atau perempuan yang menjadi pemanggil arwah atau ahli sihir pastinya dihukum mati. Hendaklah mereka direjam dengan batu, dan darah mereka tertanggung atas diri mereka sendiri. Imamat bab 21. Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicaralah kepada para imam,
yaitu anak-anak Harun, dan katakanlah kepada mereka, seorang imam tidak boleh menajiskan dirinya dengan menyentuh sesiapapun yang mati daripada kalangan umat sebangsanya, kecuali para saudara terdekat yang sedarah sedaging dengannya, seperti ibunya, ayahnya, anak lelakinya, anak perempuannya, saudara lelakinya, atau saudara perempuannya yang masih perawan dan yang belum bersuami. Dengan mereka itu, dia boleh menajiskan diri. Sebagai seorang ketua dalam kalangan bangsanya, dia tidak boleh menajiskan diri sehingga dirinya tercemar. Para imam tidak boleh menggondolkan kepala mereka, mencukur tepi janggut mereka, ataupun membuat torehan pada tubuh mereka. Sebaliknya, hendaklah mereka suci untuk Allah mereka, dan tidak boleh mencemarkan nama Allah mereka, kerana merekalah yang mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan, yaitu santapan Allah mereka. Oleh itu, mereka haruslah suci. Mereka tidak boleh memperisteri seorang perempuan sundal, atau perempuan yang ternodai, atau perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya, kerana imam itu suci untuk Allah mereka. Hendaklah kamu tabiskan dia, kerana dialah yang mempersembahkan santapan berupa korban kepada Allahmu. Hendaklah dia suci buat kamu, kerana Aku, Tuhan yang menyucikan kamu, sememangnya kudus. Jika anak perempuan seorang imam menjadi pelacur, lantas mencemarkan dirinya, dia mencemarkan ayahnya, dan hendaklah dia dibakar dengan api. Orang yang menjadi imam besar dalam kalangan saudaranya, yaitu yang kepalanya sudah dicurahi minyak tabis, dan yang sudah dilantik untuk mengenakan pakaian suci, tidak boleh menguraikan rambutnya, dan tidak boleh mengoyakkan pakaiannya. Dia tidak boleh mendekati mayat sesiapapun, bahkan tidak boleh menajiskan diri dengan jenazah ayahnya atau ibunya. Dia tidak boleh keluar dari tempat suci, dan tidak boleh mencemari tempat suci Allahnya, kerana minyak pentabisan Allahnya ada padanya. Akulah Tuhan. Hendaklah dia memperisteri seorang perawan. Tidak boleh dia memperisteri seorang balu, perempuan yang sudah diceraikan, perempuan yang ternoda, atau perempuan sundal. Dia hanya diperkenankan memperisteri seorang perawan dalam kalangan bangsanya, supaya jangan dia mencemarkan keturunannya antara umatnya, kerana Akulah Tuhan yang menyucikannya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, sesiapapun antara keturunanmu turun-temurun yang cacat tubuhnya tidak boleh tampil untuk mempersembahkan santapan berupa korban kepada Allahnya. Sebab tiada sesiapapun yang memiliki cacat tubuh boleh tampil, sama ada orang buta, orang tempang, orang yang cacat mukanya, orang yang cacat teruk atau terlalu panjang anggota tubuhnya, orang yang patah kakinya atau yang patah tangannya, orang yang belakangnya bongkok melengkung, orang kerdil, orang yang ada selaput pada matanya, orang yang berkudis, orang yang berkurap, atau orang yang rosak buah zakarnya. Tiada seorang pun daripada keturunan Imam Harun yang cacat tubuhnya boleh tampil untuk mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Tubuhnya cacat, maka dia tidak boleh tampil untuk mempersembahkan santapan berupa korban kepada Allahnya. Dia boleh memakan santapan Allahnya itu, baik yang teramat suci maupun yang suci. Akan tetapi tubuhnya cacat, maka dia tidak boleh masuk ke balik tabir dan tidak boleh mendekati mazbah atau tempat pembakaran korban, supaya jangan dia mencemari tempat suciku, kerana Akulah Tuhan yang menyucikan mereka. Demikianlah dikatakan Musa kepada Harun, kepada anak-anaknya, dan kepada seluruh orang Israel.